Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam ruangan Tanya Dr. Said. Dan hari ini sebenarnya saya akan kupaskan daripada satu soalan. Soalan dia tentang masalah keputihan lah kan. Dan daripada masalah keputihan tu, dia tanya juga apa makanan-makanan yang boleh menyihatkan. Apa makanan-makanan yang boleh menyihatkan Miss V? Okey, right. Satu topik yang saya rasa menarik. Ada makanan-makanan yang boleh menyihatkan Miss V. Anda nak tahu tak? Okey, saya kongsikan. Sebelum tu saya nak ceritakan Miss V ni, dia melibatkan satu rongga yang lembab, yang tersorok dan dia perlukan perlindungan dan mungkin sedikit penjagaan. Tak boleh terlebih sangat, terlebih nanti susah. Okay, right. So dia satu environment yang kompleks lah. Maksudnya kalau kita salah jaga, kadang-kadang ada makanan tertentu, dia boleh menyebabkan masalah-masalah yang muncul, terutamanya dia datang kegatalan, dia datang keputihan ataupun kegatalan tu of course disebabkan oleh jangkitan lah kan. Right. So pH ataupun keadaan dalam tu sebenarnya dia acidic sikit. Acidic sikit sebab apa? Sebab benda ni dapat menghindari daripada jangkitan, terutama jangkitan kulat lah, jangkitan fungus. Biasa dengar candida kan, candidiasis ataupun candida albicans tu. So benda ni satu perkara yang perlu dihindari lah. Setengah orang dapat jangkitan ni. Kalau saya di klinik, saya akan tanya selalunya dua perkara lah. Dia warna dia kan, warna dan bau dia. Daripada situ kita dapat bayangkan apa kuman ataupun kulat yang terbabit. Selalunya ada tiga bahan, tiga benda, tiga kuman lah. Okey, apa dia? Selalunya kalau keputihan tu dalam bentuknya memang putih, dia macam cheese curds. Cheese curds ni bahasa Malaysia dia macam kepingan keju. Dia putih-putih, kuning sikit, kepingan keju. Dan dia ni terutamanya dia gatal. Dia rasa gatal sangat, mengenyam macam tu kan. So ini selalunya disebabkan oleh candidiasis ataupun kulat tu lah, Candida albicans, kulat yang menyebabkan masalah tersebut. Dan ada satu lagi yang keputihan tu dia bukan warna putih, tapi dia warna kuning ataupun warna hijau. Dan selalunya bau tu tidak menyenangkan. Setengah orang dia kata macam bau ikan, bau sardin macam tu kan. Okay, right. So ini selalunya melibatkan protozoa, kuman jenis Trichomonas dan ataupun bakteria Gardnerella. Okay, Gardnerella ni benda ni dua-dua tu ada ubat yang berasingan lah. Sebab tu penting nak kena tahu kan. Kalau ubat tu kita bagi antikulat, kalau masalah candida tu kita bagi antikulat. Kalau yang kuman tu adalah macam flagell apa benda semua tu kan. Okey, tapi nak kena tahu ada juga keadaan setengahnya mereka dapat keputihan, tapi dia biasa, benda tu normal. Normal sebab apa? Setengah orang dia dapat keputihan apabila yalah, kita panggil Miss V, anda sedang melakukan pembersihan lah. Ataupun disebabkan oleh terdedahnya kepada bahan-bahan tertentu seperti pil perancang, ataupun anda terlalu stres. Stres pun boleh menyebabkan keputihan, ataupun waktu senaman, benda ini boleh menyebabkan keputihan. Ataupun ialah of course ketika rangsangan ataupun berlaku ovulasi, ini pun mudah dapat keputihan ataupun ialah aliran keluar daripada Miss V anda. Okay, right. So tak semestinya benda tu, walaupun jangkitan, tak semestinya dia ada simptom. Setengah orang dia carrier saja, tapi sebenarnya di bawah tu mungkin dia ada bau lain sikit lah kan, tapi dia tak semestinya dia ada sakit ataupun gatal. So kalau ada something wrong kat bawah tu, okay, of course dapatkan nasihat daripada doktor anda. Right, so kita balik pada topik hari ni lah kan. So
dalam rongga Miss V anda tu, dia dijaga oleh apa? Oleh kuman baik. Kuman baik ni grup-grup lactobacillus nama dia. Sebab tu pH dia sekitar 3.8 hingga 4.5 tu itu normal. Dia tak boleh pH terlalu alkali. Ini akan membahayakan. Sebab tu bagi saya sangat tak sihat kalau anda buat vagina douche ataupun guna alat ataupun apa-apa benda bahan pencuci di dalam. Dia cuci kat luar je. Luar tu memang kena cuci. Sebab luar tu terdedah kepada persekitaran luaran. Dia lembab, dia ada smegma. Dia smegma ni ialah dia macam minyak peluh tu, minyak sebum kita campur dengan kotoran-kotoran tu jadi smegma kat luar tu. Itu memang kena cuci lah. Tapi jangan cuci terlalu, orang kata eksesif. Jangan terlebih cuci lah kan. Okey. Dan penting jangan masukkan apa-apa dalam tu. Kadang-kadang semua orang yalah di pasaran pun setengahnya ada bahan-bahan yang digunakan untuk masuk dalam. So bagi saya itu akan disrupt ataupun akan mengganggu kestabilan, keharmonian kuman-kuman baik yang ada dalam tu yang menjaga kesihatan Miss V anda. Right. Selain daripada itu, kita tahu ada beberapa jenis makanan yang boleh disyorkan untuk menjaga Miss V. Okey, makanan ini especially penting mengikut usia lah ya. Especially apabila sudah meningkat usia, apabila Miss V tu dah berubah sikit. So ini sangat-sangat perlu jaga kesihatan dia lah. So macam mana? Okey, nombor 1 kita tahu makanan-makanan yang berunsurkan probiotik. Probiotik ni kuman baik lah kan. Okey. Dia seperti macam yogurt. Yogurt ni jangan ada gula ataupun berperisa apa semua tu je. Yang betul-betul pure yogurt tu. Ataupun kimchi yang banyak bahan yang telah dijerukkan tu. Dia kaya dengan lactobacillus. So ini juga boleh membantu untuk maintain mengekalkan keasidan pH pada dalam Miss V anda. Dan sudah tentu dapat mengelakkan daripada jangkitan kulat. Okay, right. Dan nombor 2 ialah asid lemak. Asid lemak ini contohnya asid lemak yang paling sehat lah saya rasa ialah omega 3. Omega 3 ni sebab apa? Dia ada kesan anti radang dia. Dan anda biasa dengan omega 3 kan? Fish oil tu kan? Ataupun dalam ikan-ikan yang kaya dengan lemak macam salmon, tuna macam tu. Okay? So ini sangat baik. Termasuklah asid-asid lemak yang ada dalam setengah-setengah jenis kacang, walnut, ataupun dalam telur, dalam telur ayam, ataupun dalam avocado, buah avocado. Dan benda ni sebenarnya dia akan lawan kekeringan yang mungkin berlaku pada Miss V, especially pada usia-usia yang meningkat. Okay, right. Dan ketiga apa dia? Ini biasa kita minum tapi kita tak sedar pun mungkin itu ada khasiat. So teh halia ataupun halia sendiri. Tapi setengah orang suka buat teh halia kan. Setengah orang kata benda ni untuk angin kembung, right? Tapi sebenarnya dia halia ni mempunyai kesan anti radang yang baik. Dan especially dia bagus kalau anda sedang mengalami krem. Ni of course dysmenorrhea ataupun masalah senggugut. Dia bagus untuk kurangkan krem, especially bahagian bawah dan bahagian hari-hari itulah kan. Okay. Dan kemudian nombor 4 ialah bawang putih. Bawang putih tak makan macam tu. Dia adalah, mungkin kita boleh gunakan dalam masakan. Ataupun setengah-setengah orang ada buat bawang jeruk. Ataupun yang popular tu yang bawang tunggal hitam tu kan. Itu bagus. Selain daripada probiotik yang dia ada, bawang putih ni dia ada allicin tau. Ada sejenis bahan dalam tu allicin, very powerful, yang mana dia boleh lawan jangkitan kulat. Okay. Right. Tapi setengah orang memang tak suka bawang putih sebab bau dia kan. Sekali dah makan tu, sekali hembus nafas, wow. Dahsyat. Okey, right. Seterusnya yang mengelakkan jangkitan, ada juga jenis berry namanya cranberry. Saya rasa anda biasa dengar cranberry. Dan cranberry ni memang dia sangat baik, especially untuk mengatasi masalah jangkitan pada saluran air kencing. So ini juga boleh didapati dalam bentuk cranberry itself. Ataupun kalau jus tu saya kurang suka sebab selalu diorang tambah gula. Dan cranberry ni buah yang juga kaya dengan gula kan. So nanti lain pula jadinya. So kalau ekstrak cranberry tu itu lebih baik kalau diamalkan. Dan nombor 6 apa dia? Ini orang semua suka coklat. Coklat tapi bukan coklat biasa.
Coklat yang orang tak suka tu, dark chocolate, dia rasa pahit-pahit sikit. Sebab apa? 70% daripada dia mengandungi koko. So coklat yang tinggi dengan koko ni sebenarnya juga kaya dengan flavonoids, iaitu bahan phytoestrogen dalam dia. Phytoestrogen pula, bahan phytonutrition dalam dia, yang mana dia juga kaya dengan methylxanthin. Dan didapati kajian menunjukkan bahawa methylxanthin juga boleh mempengaruhi libido sesetengah wanita ataupun keinginan seksualnya. So, bagus, di samping dia menjaga keadaan keradangan, so dia boleh menjaga juga boleh memberi rangsangan kepada wanita. Right, dan nombor 7, makanan. Dan ini saya rasa sangat-sangat penting untuk wanita, kerana especially apabila mereka meningkat usia. Okey, kenapa? Kerana bahagian seksual wanita ni, Miss V dan tempat-tempat lain yang berhubung dengan aset-aset wanita ni sebenarnya dijaga oleh sejenis hormon seksual wanita namanya estrogen. Ni biasa dengar kan, hormon estrogen. Dan hormon estrogen ni dia jaga satu badan. Tapi hari ni topiknya Miss V, saya akan ceritakan orang yang apabila meningkat usia, especially dia bukan tunggu usia menopause pun, bermula usia 30-an lebih lah, 35 tahun, kadar estrogen tu dah mula susut tau. Dia dah mula susut. Dan bila dia susut, ini juga akan mempengaruhi organ seksual. Nama dia pun dah hormon seksual. So, apa yang berlaku kepada bahagian Miss V anda apabila estrogen ini mula menyusut, dia akan menyebabkan lapis kulit Miss V bahagian dalam tu, dia jadi nipis. Dia bukan saja jadi nipis, dia jadi kering, dia jadi kurang anjal. Dan apabila estrogen kurang, ini juga akan menyebabkan pH dalam Miss V anda itu semakin meningkat. Dan kesemua faktor ini menyebabkan mudah jadinya jangkitan, menyebabkan kadang-kadang sakit ketika melakukan hubungan seksual. Kadang-kadang seorang sampai berdarah sebab benda tu dah nipis kan, dah nipis. Dan kering ni of course bila tak ada lubrikasi, tak ada orang kata yalah pelincir kan. Benda ni apabila hubungan seksual, memang benda ni setengah-setengah orang, setengah-setengah wanita memang akan merasakan sesuatu yang menyakitkan, bukan menyeronokkan tapi menyakitkan. So of course ini yang boleh diatasi dengan memelihara pemakanan ataupun mengamalkan pemakanan tertentu yang berasaskan phytoestrogen. Okay, right. Apa dia phytoestrogen tu kan? Phyto ni maksudnya daripada alam tumbuhan. Estrogen ni seolah menyerupai hormon estrogen. Dan sebenarnya banyak di luar sana bahan-bahan yang baik yang berunsurkan phytoestrogen ataupun yang mempunyai khasiat phytoestrogen. Antaranya yang saya boleh cakapkan secara ketara ialah seperti Puraria mirifica. Puraria mirifica ni memang famous. Dia ubi bidadari putih nama dia kan. Dia tu memang baik untuk wanita. Seterusnya seperti Labisa pumila ataupun kita Melayu panggil kacip Fatimah lah. Kacip Fatimah ni pun baik sebagai sumber phytoestrogen. Dan banyak sebenarnya kajian tentang kacip Fatimah. Saya difahamkan bahawa ini ada syarikat daripada Malaysia yang telah mendapat kelulusan daripada FDA sendiri untuk memasarkan ekstrak kacip Fatimah, standardized extract. Okay. Dan juga bahan seperti asparagus racemosus. Benda ni pun menarik. Sebab apa? Phytoestrogen ini sebenarnya dia dapat mengekalkan hormon seksual wanita. Dan of course kalau boleh kekalkan hormon seksual wanita apabila usia meningkat, so samalah dia dapat mengekalkan keanggunan anda seperti waktu dulu-dulu. Itulah ceritanya kan. Right. Dan bukan saja dia dapat menebalkan kembali, okay, menebalkan kembali lapisan dalam Miss V, okay. Dia juga dapat meningkatkan daya ataupun tahap pengeluaran pelincir ataupun kelembapan ataupun pelincir, especially apabila berlaku hubungan seksual. Dia juga dapat membantu mengekalkan keanjalan dan juga dia dapat membantu mengawal pH. So ini dia dapat kurangkan jangkitan di bahagian Miss V. So of course
phytoestrogen ialah satu bahan bagi saya lah, pemakanan yang seolah-olah seperti baik diamalkan untuk wanita-wanita, especially apabila umur meningkat lah. Anda mungkin biasa mendengar kalau zaman dulu-dulu lah nenek moyang kita mengamalkan ubat periuk. Biasa dengar ke ubat periuk? Periuk. Okay, ubat periuk. Apa benda ubat periuk tu kan? So kalau kita balik kampung, kalau dulu-dulu kadang-kadang kita perhatikan nenek kita bangun pagi saja, dia pergi dekat dia punya taman tu, adalah dia petik akar ni, akar tu, akar ni, lepas tu dia gebus dalam periuk. Kemudian dia minum. Itu datangnya ayat ubat periuk tu lah kan. Right. Tapi sebenarnya bahan-bahan yang diamalkan semula jadi itu, okay, herba-herba yang diamalkan oleh nenek moyang kita itu, dia juga turut mengandungi bahan-bahan, mereka tahulah, mereka tahu formulation dia. Tapi yang saya dah katakan tadi, ia mempunyai phytoestrogen bagi menjaga kesihatan mereka dan juga mungkin kesihatan Miss V, dan juga fungsi seksual ataupun menjaga kewanitaan dan keanggunan mereka. Okay, right. Sebenarnya ada juga tips-tips lain, tapi tak banyak bahasa yang saya boleh kongsikan di sini. Contohnya seperti senaman Kegel yang sangat-sangat saya syorkan untuk menjaga pelvic floor ataupun otot di bawah sana. Dia juga baik untuk maksudnya untuk meningkatkan orang kata keupayaan anda untuk mencapai kemuncak orgasm, okay? Ataupun mengelakkan prolapse, mengelakkan terkucil. Ini pun ada hubung kait dengan phytoestrogen dan juga boleh mengelakkan masalah terkucil tadi, dan juga dari sudut dia punya penghasilan pelinci tadilah. Okay? Cuma saya ada tulis satu artikel tentang Kegel exercise, senaman Kegel ini. Kalau sesiapa berminat nak kami postkan ataupun kami hantar anda artikel tentang Kegel exercise, sejenis senaman yang anda boleh buat dengan mudah untuk kesihatan Miss V anda, kesihatan bahagian seksual anda. Okay? Kalau siapa yang nak, senang saja, saya akan postkan. Cuma type saja, nak. Okay? Anda type nak, kita akan postkan kepada anda. Okay? Type sekarang nak. Okay, NAK. Saya akan postkan satu artikel yang menerangkan bagaimana untuk melakukan sejenis senaman bagi kesihatan seksual anda. Okay? Senaman especially Miss V lah bahagian bawah tu kan. Okay, senaman Kegel namanya. So siapa yang nak, kita akan postkan. So type di bawah tu, komen nak. So kami akan hantarkan artikel yang saya tulis tentang senaman Kegel ini. Dan saya rasa saya akan juga, sebab ada juga yang tanya tadi kan, bagaimana nak dapatkan Purarium brevica ataupun Labisa pumila ataupun Asparagus racemosus tu. Mungkin saya akan bagi juga contoh ataupun bagaimana anda boleh dapatkan herba tersebut dengan mudah dan menarik ya. Sebab phytoestrogen ni kadang-kala dia seperti Asparagus racemosus ini, dia mendapat jolokan dalam, sebab dia dah digunakan beribu tahun dahulu tau. So Asparagus racemosus ni sebab dia dah digunakan beribu tahun dahulu, dan sampai dapatkan satu nama jolokan dalam bahasa Sanskrit India, namanya Shatavari. Shatavari. Okey, tahu tak Shatavari tu maksud apa? Ini yang menarik, saya nak kongsi sangat-sangat ni. Okey, Shatavari ni maksudnya wanita yang mempunyai 100 suami. Wow. Wanita yang mempunyai 100 suami, sudah tentu Asparagus racemosus ni. Ini bukan asparagus yang anda makan hari-hari tu tau. Ini herba lain. Okay. Nanti lakulah pula sayur asparagus tu dekat Giant nanti. Kan masing-masing dia berebut beli sayur asparagus. Bukan. Dia bukan sayur asparagus tu. Ini Asparagus racemosus, sejenis spesies lain herba yang mendapat jolokan Shatavari atau bermaksud wanita yang mempunyai 100 suami. Anda bayangkanlah kalau 100 suami sudah tentu anda maintain keanggunan kan. So itu yang saya juga akan kongsikan.
di samping bagaimana nak melakukan senaman Kegel. Siapa yang nak info tersebut, type saja nak. So kita akan hantar info tersebut kepada anda dan anda boleh baca dan faham. Dan jangan lupa, baca faham tak guna, tetapi harus amalkan juga kan. Ini untuk kesihatan dan Miss V anda lah, right? So apa lagi saya nak cakap tadi? Oh yes, ada juga makanan-makanan yang Miss V anda tak suka. So ini pun saya nak cakap juga. Apa makanan-makanan tersebut? Ini makanan yang kita suka makan lah. Makanan yang tinggi gula, kan? Makanan yang tinggi gula, makanan yang mempunyai karbohidrat terproses. Makanan yang mempunyai karbohidrat terproses, ini semua boleh mengganggu pH bahagian bawah bahagian Miss V anda dan memudahkan mendapat jangkitan. Okay? Dan di samping itu, of course, apabila anda ada diabetes ataupun kencing manis, ini juga memudahkan anda dapat masalah jangkitan di bahagian bawah sana. So, kalau nakkan info, banyak info ni saya nak bagi. Kalau nakkan info lebih lanjut tentang diabetes, saya juga ada satu page, Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Okay, anda type dekat search tadi, dekat ruang search pada Facebook tu, Hidup Bahagia Tanpa Diabetes, join. Dalam tu ada beratus video ataupun info-info yang penting untuk pesakit diabetes. Bagaimana nak kawal diabetes mereka, nak mengenal pasti, nak faham tentang diabetes. Dan anda boleh join, percuma saja. Okay, kita tak ada charge apa-apa pun. Right. Tapi yang penting, macam saya katakan, saya tengok dah ramai tulis nak tu. InsyaAllah kami akan hantar kepada mereka-mereka yang komen nak tadi. Okay, artikel saya tulis tentang satu senaman yang penting untuk menyihatkan Miss V anda. Namanya senaman Kegel. Okay, dia dapat meningkatkan keupayaan untuk mencapai orgasm. Kadang-kadang multiple orgasm. Okay, sudah tentu wanita sukakan itu. Okay, dan saya juga akan bagi info tentang phytoestrogen yang saya telah katakan tadi, yang mana dia dapat menebalkan lapisan Miss V bahagian bawah. Ni penting, tebal tu sebab apabila dah meningkat usia, lapisan Miss V bahagian bawah tu dia akan jadi nipis tau. Bila jadi nipis, bila berlaku hubungan seksual, dia akan orang kata cedera. So cedera, datang kesakitan, keluar darah. So ini semua memang akan menyebabkan anda dah tak nak dah hubungan seksual, dah jadi pening kan? So ini penting kerana phytoestrogen juga dapat meningkatkan kelembapan, penghasilan bahan pelincir, termasuklah meningkatkan keanjalan dan juga mengurangkan pH supaya meningkatkan pH, mengekalkan, menstabilkan pH supaya dapat mengawal daripada jangkitan. So siapa yang nak, tulis saja nak. Kita akan hantarkan info tentang bagaimana untuk melakukan senaman tadi dan tentang phytoestrogen yang sangat-sangat berkhasiat untuk Miss V anda. InsyaAllah supaya semua orang dapat manfaatkan, tulis, type nak, dan insyaAllah kita akan hantarkan. Okey, saya rasa itu tips yang sangat ringkas bagi saya, 7 makanan bagaimana untuk menyihatkan Miss V anda. Dan insyaAllah kita ketemu lagi di lain episod. Episod dah pula kan, di lain siri. Selalunya hari Rabu saya akan ke udara dalam ruangan Tanya Dr. Syed. Okey, so sekian daripada saya. Saya doakan anda sentiasa ceria, sentiasa sihat, insyaAllah. Especially dalam musim COVID ni, jaga, selalukan pakai mask, social distancing. Apa-apa yang anda lakukan, basuh tangan dahulu, stay clear, stay safe. KSKB care for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.